Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini bertemu lagi kita dalam rancangan Melodi. Ya. Sebelum itu, jangan lupa kepada yang belum subscribe, tolonglah tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng dan juga like dan juga share ke mana sahaja yang anda suka. Ta alif ya, tayar, bunyi dia simple. Tetapi tayar ni merupakan komponen yang sangat penting dan telah berinovasi daripada dulu sampai sekarang dengan pelbagai jenis teknologi. Tayar ni sebenarnya dia sangat-sangat penting sebab dia merupakan kontak terakhir antara kenderaan, tak kira lah motor ke kereta ke, dengan permukaan jalan. Tak guna kalau kereta tu canggih dengan segala mak nenek safety sekalipun, tapi kalau dia pakai tayar cak ayam. Sebab itulah berdirinya Profesor Mansur di sini adalah untuk menceritakan tentang tayar. Tapi kita tak nak cerita teknologi hari ni, kita nak ceritakan tentang asal usul jenama tayar. Sebab ramai yang minta ni. Bridgestone. Nama dia macam Mak Saleh kan? Tapi sebenarnya asal usul Bridgestone ni datang daripada mana? Mentakap. Tengok Osman, mesti selalu kena tipu kan? Takkanlah Bridgestone asal mentakap. Bridgestone ni asal nama pengasas dia ialah Shijiro Ishibashi, iaitu orang Jepun lah. Okay, dia menubuhkan Bridgestone Corporation pada tahun 1930. Tapi macam mana datang nama Bridgestone ni? Nama Bridgestone ni diambil daripada nama pengasas dia, Ishibashi. Dalam bahasa Jepun, Ishi bermaksud jambatan, Bashi bermaksud batu. Bila kita cantumkan jadi jambatan batu. Bila translate kepada English dia jadi Stone Bridge. Stone Bridge bunyi dia tak sedap. Jadi Ishibashi ni dia terbalikkan. Maka lahirlah Bridgestone. Goodyear diasaskan oleh Frank Siebling yang mana dia menubuhkan syarikat ini pada tahun 1898 di Ohio, Amerika Syarikat. Frank Siebling, Goodyear. Mana datang nama Goodyear ni? Okey, daripada mamat yang nama dia Charles Goodyear. Lah, siapa pula ni? Okey, Charles Goodyear ni merupakan ahli kimia daripada US yang berjaya membuat satu uji kaji penting terhadap industri getah. Macam mana tu? Okey, Goodyear ni dia buat satu test, dia getah tu dia campurkan dengan sulfur, dia berjaya menghasilkan campuran getah yang sangat kuat untuk dijadikan produk-produk akan datang. Jadi Frank ni tadi dia ambil nama Goodyear tadi sebagai tanda hormat terhadap inovasi yang telah dibuat oleh Goodyear tadi. Dan produk pertama Goodyear sebenarnya tahu tak tayar apa? Tayar basikal. Michelin, ini memang kita tahulah tayar-tayar dia, harga dia tidak seronok untuk didengar. Michelin ni biasanya dihasilkan tayar-tayar yang kasta tinggi dan antara produk dia yang paling berjaya pada hari ini ialah Michelin Pilot 4. Sekarang dah ada Pilot 4, Pilot 4S, ada Pilot SUV. Ini memang magic untuk sebuah tayar sebab Michelin boleh buat satu tayar yang bagus untuk jalan kering, untuk jalan basah dan dalam masa yang sama mileage dia pun tinggi. Sebab tu Pilot Sport ni susah nak lawan. Dan Michelin ni dia bukan buat tayar pilot tu saja, dia juga buat tayar untuk pesawat, untuk kapal terbang dan juga untuk kapal angkasa. Baik, sekarang kita tengok asal usul Michelin ni. Dia diasaskan oleh pasangan adik-beradik yang nama dia Edward dan juga André Michelin daripada France. Masa dulu kalau kita nak pasang tayar pada rim, okey, sebenarnya tak boleh macam hari ni terus masuk angin, tayar meletup, penuh angin. Dulu tak boleh. Rim dengan tayar tu dia kena letak gam supaya melekat. Itulah teknologi dulu. Tapi Michelin ni berjaya menemui teknologi supaya tayar tu tak perlu gunakan gam untuk dipasang pada rim. Dan 100 tahun dulu Michelin ni dia dah ada teknologi yang mana tayar tu kalau kurang angin ke pancit masih boleh dibawa jalan lagi. 100 tahun dulu.
Sekarang orang baru temui je itu teknologi run flat tayar. Run flat tayar ni bukanlah lama sangat, baru lagi teknologi dia. Dan yang paling penting dalam sejarah industri tayar yang dibuat oleh Michelin ni ialah Michelin juga yang mencipta teknologi radial pada tayar. Diasaskan oleh Giovanni Battista Pirelli pada 1872, diorang ni dah buat getah elastik untuk peralatan menyelam. Pada 1885 diorang buat tayar untuk kereta kuda dan hanya pada 1901 dia membuat tayar untuk kereta. Pirelli ni dia ada banyak range tayar, tapi kalau untuk orang pakai motor, Pirelli ni paling terkenal lah, sebab kalau yang nak main track tu mesti dia pakai Pirelli Corsa V3. Dan kalau anda nak tahu, Pirelli untuk tayar motor kapcai pun dah ada sekarang, iaitu Pirelli Rosso Sport. Tapi Pirelli ini juga memeningkan kepala kalau kita nak tengok series model dia. Dalam Rosso tu ada Rosso Sport, ada Rosso Corsa 2, kemudian ada apa lagi? Rosso 2, lepas tu ada Rosso 3. Macam-macam jenis Rosso. Buat satu nama kan senang? Dunlop. Tengok Solihin sengih dengan nama Dunlop tu. Tengok, dia dah bayangkan benda lain dah tu. Jangan. Dunlop ni jenama tayar dan juga jenama pengeluar gam dan juga getah lah. Diasaskan oleh John Boyd Dunlop yang merupakan pereka pertama tayar pneumatik untuk basikal. Tetapi ada kisah menarik di sebalik jenama Dunlop ni. Pada masa dulu, waktu dia mula-mula asaskan syarikat tu, dia buat tayar basikal kan? Ada satu kisah di sebaliknya, yang mana iaitu Harvey Ducros. Mamat ni dulu, anak dia selalu masuk pertandingan lumba basikal lah dekat Ireland. Dia ni merupakan Presiden Persatuan Basikal Ireland. Tetapi anak dia kalah je manjang. Malulah, ayah Presiden kot. Anak kalah race. Dia selalu kalah dengan mamat ni, Willie Hume. Dan bila dia tahu, oh mamat ni macam mana dia asyik menang, rupanya sebab tayar basikal. Bila dia siasat, oh dia tahu dia pakai tayar Dunlop. Jadi Ducros ni tadi dia pun jumpalah Dunlop. Dia kata, bro, kita kena berkembang ni. Lu join gua, kita buat syarikat tayar. Macam on tak on. Dunlop pun kata, weh, baik juga lu punya idea, gila bro. Lepas tu dia orang pun bergabung membina sebuah syarikat. Tetapi entah kenapa Dunlop ni dia macam, mungkin dia hisap gam Dunlop kot, dia pening-pening sikit. Aku rasa bisnes ni macam tak boleh pergi lah bro. Gua nak keluar daripada company ni, lu bagi lah gua sikit pampasan. Dia pun dapat pampasan daripada syarikat yang asalnya dia bina sendiri. Tapi mana tahu tiba-tiba syarikat Dunlop ni berkembang dengan cukup pesat dan menjadi antara syarikat multinasional tayar penting dalam dunia. Mesti John Boyd Dunlop ni dia menyesal. Menyesal betul aku keluar daripada company ni. Dapat pampasan pun sikit. Menyesal kemudian tidak berguna. Samalah dulu macam cerita apa tu? McDonald tu kan? Sejarah dia lebih kurang samalah dengan Dunlop ni. Okey, itulah tadi tentang asal-usul jenama-jenama tayar yang terkenal di dalam dunia. Sebenarnya walaupun tayar ni dah dibangunkan mungkin ratusan tahun, tetapi teknologi dia sentiasa berkembang. Kita boleh tengok sampai kali ni pun macam ada tu tayar run flat, ada tayar semi slick, ada tayar slick, ada tayar untuk off-road. Bila kita nak beli tayar, kita kena beli tayar yang sesuai dengan kereta kita. Dan kalau boleh saya nak bagi nasihat, belilah tayar yang ada jenama dan juga baru. Kalau boleh elakkanlah beli tayar second hand ke apa semua. Sebab tayar baru ni dia ada warranty, pengeluar pun dia ada R&D untuk buat tayar tu, bukanlah Profesor. Yes. Profesor kena tolong saya ni, ikut saya pergi site, saya nak buka kilang tayar. Saya dah ada nama dia. Apa dia? Nama dia Braston. Potenza. Yo yeah. Okay. Kemudian dia nama tayar apa? Nama model tayar yang baru tu nama dia Bukit Gambir, yang tak menggunakan angin, tak menggunakan getah. Dia pakai tali guni. Teknologi bagus. Yeah. So dia subscribe. Korang nak tengok tak perkembangannya nanti? Jangan lupa like, share, subscribe dan kita share ramai-ramai. Barang sedap tu jangan makan seorang, okey? Kita jumpa lagi. Jom. Bye. Braston. Yeah, Braston. Abang yang stone sebenarnya ni.